Ya, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Pada pandangan saya faham 1.5 juta ringgit kena digunakan untuk maintain satu pejabat MPOB dekat Brussels. Tapi kita juga harus lihat apakah peranan mereka. Kerana kalau kita jual 3.3 metrik tan minyak sawit ke Kesatuan Eropah, jadi memang kita perlu orang yang beri servis kepada pembeli. Dan dulu bila saya pergi ke Eropah, selalunya saya juga dengar yang pegawai yang kita letak sana adalah seorang PhD, seorang researcher. Jadi dia juga memainkan peranan selalu bagi hadir ke seminar, conference mempertahankan kebaikan minyak sawit kita dan juga ke segala polisi-polisi kita di seminar dan conferences. Dan ada seorang lagi ialah selalu dia beri servis membantu pembeli minyak sawit kita. Yang Berhormat Menteri, saya juga pernah pergi ke China, juga Shanghai, yang MPOB pejabat itu. Saya sangat kagum dan juga untuk lihat yang pegawai yang kita hantar itu, dia sebenarnya begitu sibuk. Dia sibuk dan juga timnya, mereka buat banyak research untuk syarikat makanan dan macam mana mereka menggalakkan mereka gunakan minyak sawit merah, dan juga mereka cuba dapatkan yang sokongan daripada syarikat ini supaya mereka beli minyak sawit merah dari Malaysia sahaja dan bukan dari negara jiran. So saya rasa, bila saya pergi sana, saya rasa mereka memang ada peranan dia. Kalau kita letak researcher di sana, kalau kita letak orang yang betul dapat macam mana cater to the needs of the business people, saya rasa ada peranan kerana satu Eropah ini begitu besar dan memang ada orang yang nak beri minyak sawit. Kalau kita tak ada orang beri servis kepada mereka untuk beri penerangan, jadi yang sebenarnya yang saya rasa ini adalah satu kekurangan lah. And 1.5 million only, not much. Dan kita memang perlu mereka yang bekerja on the ground, yang bagi feedback kepada kementerian. Sekarang saya rasa kementerian hanya bergantung kepada kita punya konsultan, yang mana kita bayar berjuta-juta ringgit orang putih yang dikatakan mereka main peranan untuk bagi menjadi lobbyist kepada European Parliamentarian. Tapi ini adalah peranan lobbyist. Tapi kita perlulah ada Malaysian, pegawai dari MPOB ataupun MPOC yang memainkan peranan yang berlainan. Kerana memang Kesatuan Eropah ni satu tempat yang sangat besar yang perlu kita engage dengan pembeli itu supaya kita dapat jual lebih kepada pembeli perniagaan di Kesatuan Eropah. Yang Berhormat, Kesatuan Eropah ni is a very established market. Jadi banyak kita punya syarikat-syarikat besar yang memang currently memang comply with UDR, big companies. They have all their people liaising with specific customers. So saya tak nak buat benda-benda yang redundant tapi tak ada efektif. Tetapi dalam keadaan hari ini, dia lebih nak menekankan bahawa bagaimana sebuah negara macam Malaysia ini merupakan pengeluar kedua terbesar kelapa sawit. Kita bukan handle soal integrity of selling, tapi kita nak pastikan polisi dan dasar yang dibincangkan di UDR ini mendapat perhatian di peringkat tertinggi negara. Jadi oleh kerana itu dia banyak a lot of travelling need to be done, especially the key people MPOC. We want the CEO to travel. We want to make sure that the kementerian punya KSU to travel because they show the commitment that kita mesti direcognize sebagai country, negara yang bersungguh-sungguh untuk buat UDR dan tidak hanya untuk nak menjual kelapa sawit. Sebab Eropah ini kalau nak masuk, it's not ordinary company boleh masuk. They must be company that we have existingly, they mesti ada that kind of scale untuk comply a lot of requirement. Today, most of them, bila dia nak supply kepada European, dia kena pergi RSPO. So, but over longer term, kita nak pastikan semua kita punya player dalam industri sawit kita ini termasuk 4.2 juta
hektar yang dikendalikan oleh private sector dan 1.5 juta yang dikendalikan oleh smallholders mesti dapat menjual hasil itu di EU. So jadi oleh kerana kita nak menunjukkan kesungguhan kita, maka dia selalunya dia faham, dia berinteraksi, dan saya juga selalu berinteraksi dengan ambassador of EU di sini dan sentiasa kita berinteraksi, dan dia juga susunkan meeting-meeting dengan pihak pihak EU untuk pastikan bahawa kita committed on compliance with dia. Saya ambil maklum dari segi produk-produk yang dibuat di China. China is a bit different, India is a bit different. Because China, India ni dia lebih kepada application. Jadi application is quite easy. You even hantar junior officer ke atau mid manager ke pengurusan pertengahan, dia masih boleh okay pasal you are dealing with mereka yang membeli kelapa sawit kita. And they are very established. Macam India 3.2 million, China 3.1 million, European is 3.3. European dia lebih kepada not so much of dia nak pakai kelapa sawit tu for food. Dia lebih kepada dia nak tengok banyak application lain yang dia nak kita comply the 4 requirement itu. Once the 4 requirement is complied, I think the rest, because that is a soft oil market di European. But kita punya palm oil ini dia bukan soft oil. So jadi kalau untuk consumption dia lebih kepada China, India, Africa, Middle East. Then we will try to also penetrate Eastern Europe. That's also another market that we need to explore. Saya ambil maklum kepada pandangan Yang Berhormat.